Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kitabuz Zakah. Al-hadithul awwalu an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبروهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke Yaman. Sebenarnya engkau bakal mendatangi satu kaum ahlu kitab. Apabila engkau mendatangi mereka, maka ajaklah mereka kepada supaya mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jika mereka patuh kepada engkau dengan demikian, maka beritahulah mereka bahawa Allah telah fardukan kepada mereka 5 sembahyang pada setiap hari dan malam. Apabila mereka patuh kepada engkau dengan demikian, maka beritahulah mereka bahawa Allah telah fardukan kepada mereka zakat ataupun sedekah, diambil daripada orang kaya-kaya mereka, dipulangkan kepada orang miskin di kalangan mereka. Apabila mereka mematuhi engkau dengan demikian, maka berhati-hatilah daripada mengambil harta kesayangan mereka. Maka janganlah engkau mengambil harta kesayangan mereka, merampas. Takutlah doa mereka yang dizalimi, kerana tiada di antara doa yang mereka yang dizalimi itu dengan Allah sebarang dinding. Amma ibn Abbas wa Mu'adzin ibn Abbas wa Mu'adzun radhiyallahu anhuma famadal kalamu alaihima. Ibn Abbas dan Mu'az telah diceritakan latar belakang keduanya dalam hadis-hadis sebelum daripada ini. Wa amma zakatu fahiya fil lughati an-nama wa at-tathhir. Zakat dari segi bahasa an-nama wa at-tathhir, berkembang, membiak dan juga menyucikan. Fa minal awal, di antara makna yang pertama, itulah nama zar'u fal malu yanma bi ikhraji zakah min haitsu la yura. Maka harta berkembang, membiak dengan keluar zakat tanpa dilihat. Wa min as-sani qawluhu wa tuzakkihim biha. Yang kedua dengan makna tathhir, wa tuzakkihim ay wa tutahhiruhum, mensucikan mereka dengannya, dengan sedekah ataupun dengan zakat.
Wa summiya hadzal haqqu zakatan bi'tibaraini. Jadi dinamakan hak ini sebagai zakat, tanggungjawab ini sebagai zakat mengambil kira dua perkara. Faminal awal, antaranya yang pertama iaitulah berkembang, ma naqasa malun min sadaqah, harta tidak kurang dengan sebab sedekah. Au bi makna anna muta'allaqaha al-amwalu zatun nama', ataupun boleh juga dengan maksud bahawa dia berkait dengan harta yang berkembang, ya. Ialah seperti binatang ternak, seperti barang perniagaan, seperti emas dan perak, seperti binatang pertanian dan sebagainya. Semua itu ialah al-amwal zatun nama'. Zakat berkait dengan harta yang berkembang. Wa sumiyat bin nama'i li ta'alluqiha bihi, jadi namakan dengan berkembang kerana berkait dengan harta yang dikembangkan. Au bi makna tad'ifi ujuriha, ataupun dengan makna ganjaran ataupun pahalanya berganda. Kama sabata anna Allah yurabbi sadaqah hatta takuna kal jabal. Ada hadis sahih yang menyebut bahawa sedekah dikembangkan, dibiarkan Tuhan daripada sekecilnya sehingga dia menjadi seperti gunung. Wa amma bil i'tibari tsani fa huwa at-tathhir fa li'annaha tuhratun lin-nafsi min razilatil faqri min razilatil bukhli aw li'annaha tutahhiru min az-zunubi, ya. Kerana dia membersihkan jiwa daripada penyakit dan kehinaan bakhil, atau kerana dia membersihkan daripada dosa, ya. Wa qilat summiyat zakatan li'annaha tuzakki sahibaha. Ada yang kata dinamakan zakat kerana zakat membersihkan tuan. Wa tashhadu bi sihhati imaniha, dan menjadi saksi bahawa imannya sihat, imannya sah, tidak munafik. Walihada qala Rasulullah SAW was-sadaqatu burhan. Dalam hadis kata as-sadaqatu burhan, ya. Sedekah atau zakat ini bukti, ya, bukti kepada iman. Wa sumiyat aidan sadaqatan, nama lain bagi zakat ialah sadaqah, li'annaha dalilun litasdiqi sahibiha. Itu bukti bahawa tuannya ada tasdik, ada iman, ada membenarkan. Wa sihhati imanihi bi zahirihi wa batinihi, dan menjadi kesaksian kepada imannya yang sah, imannya yang sihat, zahir dan batinnya. Wa asbata syari'u hadzal haqqa fil mali li maslahati dafi'i wal akhidh. Syarak menetapkan hak ini untuk kepentingan bersama, ya, kepentingan pembayar, pemberi, pengeluar, dan kepentingan kepada orang yang mengambil, menerima. Fa maslahatud dafi'i tathiruhu wa tad'ifu ujurihi. Orang yang memberi, faedahnya, masalahnya ialah membersihkan dirinya dan menggandakan pahalanya. Wa maslahatul akhidhi saddu khullatihi. Bagi yang mengambil pula, maslahat zakat ialah menampung kekurangannya. Wa qad afhama asy-syar'u anna az-zakata wajabat lil muasah. Syarak memberi faham, memberi makna kepada zakat. Wajabat lil muasah, dia wajib lil muasah, bagi tujuan muasah. Muasah mana merasai kesusahan orang, ya, datang daripada jiwa merasai kesusahan orang lain. Wa annaha la takunu illa fi malin lahu bal, dan zakat hanya berlaku pada harta yang ada kepentingan, ya, harta yang mempunyai nilai. Wa huwa nisab, iaitulah yang cukup nasab, cukup nisab, ya, cukup had minima untuk diambil daripadanya zakat. Summa ja'alaha fil amwalin namiyah, kemudian zakat hanya berlaku pada harta yang berkembang. Wahyal ain, sama ada ain, zakat ain, iaitulah zakat, kita akan tengok nanti, zakat yang berkait dengan tubuh, ya.
wazara'i wal masyiyah. Ain di sini sama ada dengan makna zakat pemilikan harta, ya, ataupun zakat perniagaan, ataupun zakat wang tunai, mata wang, emas dan perak, dan juga pertanian dan juga binatang ternak. Wa ajma'u ala wujubi zakati fi hadhil anwa'. Jadi ulama sepakat bahawa zakat hanya wajib dalam harta ini sahaja. Wa ikhtalafu fi ma siwaha, yang lain tu masih lagi perbincangan, kal urub, seperti barang-barang perniagaan. Fal jumhur yujibuna zakata fiha, jumhur mewajibkan zakat pada harta perniagaan. Wa Daud yamna'uha, Daud az-Zahiri tidak mewajibkannya. Ta'alluqan biqauli sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada hadis laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi sadaqah. Tiada wajib kepada orang Islam, tidak wajib kepada orang Islam pada hambanya dan pada kudanya sedekah. Wa hamalul jumhur ala ma kanal kunyah. Jumhur menafsirkan hamba dan kuda ini untuk tujuan simpanan semata-mata, yang untuk tujuan penggunaan sendiri. Wa haddada syar'u nisaba kulli jinsin bima yahtamilul muwasah. Syarak menetapkan hak minima setiap jenis apa yang boleh ditanggung dari segi perasaan belas kepada orang lain. Fa nisabul fiddah khamsu awaq. Okay. Kalau perak sebanyak 5 awqiyah, nanti kita kata, wahya mi'ata dirhamin binafsil hadis wal ijma', iaitulah sebanyak 200 dirham. Jika harta dah sampai 200 dirham perak, maka wajiblah zakat. Wa amma zahabu fa 20 misqalan. Zakat bagi zahab harta emas ialah apabila emas dah sampai kepada 20 misqal. Wal mu'awwalu fihi alal ijma' wal hadis, ya, semua ini berdasarkan kepada ijma' ulama dan juga hadis yang datang. Wa amma zuru' was simar wal masyiyah fa nusubuha ma'lumah. Adapun pertanian, buah-buahan, hasilan buah-buahan ataupun tanaman, dan juga binatang ternak, itu nasabnya diketahui, ya, setiap waktu ada perbincangannya. Warattaba syar'u miqdaral wajibi bihasbil mu'nati wat ta'bi fil mal. Syarak telah menetapkan kadar wajib menurut mu'nah, kepayahan, wat ta'ab, ya, keletihan pada menguruskan harta ini. Fa'alaha wa aqalluha ta'ban ar-rikas. Yang paling tidak letih iaitulah rikas. Rikas nanti kita tengok, iaitulah harta karun, ya, harta yang dijumpai daripada simpanan orang lama dulu, kan, yang diletak dalam tanah. Wa fihil khumus, sebab itulah zakat rikas paling banyak 1/5, kerana tuannya tak letih. Li'adami ta'bi fihi, dia hanya terjumpa, terserempak. Wa yaliha zar'u was samaru. Kemudian selepasnya ialah pertanian dan juga hasil bijirin. Fa in suqiya bima isama, kalau dia tak letih, dengan sebab penyiraman, dia hanya disiram oleh air hujan, fa fihil usyur, maka 1/10. Wa illa fa nisfuhu, nisful usyur, ya, mana 1/20, ya. Wa yalihi az-zahabu wal fiddah. Selepas itu emas dan perak, wa tijarah fiha rubu'ul usyur, 1/4 daripada 10. Itu berlaku pada zakat emas, perak dan juga perniagaan, ya. Li'annahu yahtaju ila al-amali fihi jami'as sana, kerana itu dia memerlukan kepada kerja sepanjang tahun. Wa yalihil masyiyah, kemudian masyiyah, iaitulah binatang ternak. Fa innahu yadkhulu al-awqas bi khilafi anwa'is sabiqah, kerana keletihannya yang lebihlah. Qauluhu li Mu'az, innaka satati qauman ahla kitab, ya. Tengok perkataan Nabi kepada Mu'az, engkau bakal mendatangi satu kaum ahlu kitab.
huwa kat-tawti'ah wa tamhid bil wasiyah. Jadi ini pendahuluan untuk beri pesan. Listijma'i himmatihi ala du'a ilahum ila ma zukira fil hadis. Supaya Muaz kuat semangat untuk mengajak kepada apa yang bakal disebut. Lianna ahlal kitab ahlu ilm. Kerana ahlu kitab ini mereka ahli ilmu. Wa mukhatabuhum la takunu ka mukhatabati juhalil musyrikin. Jadi bercakap dengan mereka tidak seperti bercakap dengan orang jahil kaum musyrikin. Wa abadatil awsani fil inayah bihim. Dan juga penyembah berhala dari sudut memberi perhatian kepada mereka pada perkara-perkara yang bakal disebut ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza ji'tahum fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apabila engkau mendatangi mereka, maka ajaklah mereka, suruhlah mereka kepada kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Al-bad'atu fi du'a'i ila syahadataini wal mutalabati bihima li'annahuma asluddin alladhi la yasihhu syai'un min furu'ihi illa bihima, ya. Jadi permulaan dakwah ini ialah kepada dua kalimah syahadah. Menuntut keduanya kerana kedua-duanya asal yang tidak sah sesuatu daripada cabang agama melainkan dengan keduanya. Macam batang, ya, macam tiang ataupun macam akar, ya. Yang lain semua asal daripadanya. Faman kana minhum ghairu muwahhidin ala tahqiq kan nasara fal mutalabatu mutawajjihatun ilaihi bi kulli wahidatin min asy-syahadataini ainan. Jadi kalau belum muwahhid, belum mengesahkan Tuhan seperti Nasara, maka mesti syahadah dululah. Wa man kana muwahhidan, ada pun yang mengesahkan Tuhan macam Yahudi, fal mutalabatu lahu bil jam'i baina ma aqarra bihi min at-tauhid wa baina al-iqrar bil risalah. Jadi bagi Yahudi dua-dua sekali, ya, kena syahadah Allah, walaupun kemungkinan mereka dah memperakui keesaan Tuhan, tapi yang kedua tu berikrar atau memperakui tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-yahudu allazina kanu bil Yaman indahum ma yaqtadi at-tasyrik. Tetapi Yahudi di Yaman di sana ada isu syirik juga. Yaqtadi al-isyrak. Walau bil luzum takunu mutalabatuhum bit tauhid li nafi ma yalzamu min aqaidihim. Jadi secara ringkasnya wajib dua-dualah syahadah la ilaha illallah dan juga syahadah Muhammadur Rasulullah. Kerana tauhid mereka pun tidak jelas, ya. Yang kedua itu memang sangat tidak jelaslah, iaitulah tentang kerasulan Nabi SAW. Wa qad zakara al-fuqaha'u anna kulla man kana kafiran bi syai'in wa mu'minan bi ghairihi dakhala fil Islam bil iman bima kafara bihi. Ulama kita menyebut siapa yang kufur dengan sesuatu, beriman dengan yang lain, dia masuk Islam dengan beriman dengan apa yang dia kufur dengannya, ya. Maksudnya contohnya dia dah mentauhidkan Tuhan, cuma mengkufuri Nabi SAW, maka dia masuk Islam dengan beriman kepada Nabi SAW sahaja, ya. Ada setengah pula terbalik, yang memperakui kerasulan Nabi SAW tetapi menyekutukan Tuhan, maka dia masuk Islam dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza laysa ala itlaqi, cuma itu perlu pada penjelasan lanjut. Bal qala ashabu Syafi'i al-Iraqiyun la yadkhulu fil Islam illa bit talaffuz bi syahadatain. Menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i daripada Iraq, Islam mestilah dengan talaffuz, dengan berlafaz juga. Wa qala al-Khurasaniyun, adapun orang Khurasan, orang timur ini, antaranya Qadhi Hussein, kullu man aqarra bima huwa ma'rufun min dinil Islam annahu haqq sara bihi musliman.
Tak perlu berlafaz pun. Tapi kalau dia memperakui dengan sesuatu yang diketahui daripada agama Tuhan, maka itu benar, maka masuk Islam lah dia. Wa illam yatalafaz bi syahadatin, sekalipun tidak berlafaz. Wala syakka anna al-alima bi syai' qad yakunu 'arifan bihi wa qad yakunu ghaira 'arifin. Tidak syak lagi bahawa orang alim tentang sesuatu, maka dia adalah makrifat. Dia seorang yang mengenali. Wa qad yakunu ghaira 'arif al-yahud wan nasara wa in kanu 'alimin billah. Tengok tu. Yahudi dan Nasara sekalipun mereka sangat berpengetahuan tentang Allah, lakinnahum ghairu 'arifin, tapi mereka tidak memperakui. Tidak ada makrifat. ولهذا ثبت في رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم. Lafaz hadis menyebut demikian. Lafaz hadis dalam Sahih Muslim, hendaklah perkara pertama yang kamu ajak mereka ialah ibadat pada Tuhan. Ini mentauhidkan. فإذا عرفوا الله, kalau mereka dah mengenali Tuhan dengan makna memperakui keesaan, فأخبرهم, maka beritahulah sehingga seterusnya. لأنهم في علمهم بالله معتمدون على دلالة السمع. Kerana mereka dari segi ilmu bergantung kepada panduan apa yang mereka dengar. وإن كان الفعل عندهم لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسوله. Dari segi kelakuan di sisi mereka tidak menghalang bahawa orang yang kenal Tuhan tetapi membohongi Rasul. Qala al-Qadhi Iyad ma arafa Allah min shibhi wa jismihi min al-yahud aw ajaza alaihi al-bada aw adafa. Ma arafa Allah man syabahu wa jassamahu, ya. Qadhi Iyad kata Yahudi, macam mana kita nak kata dia kenal Tuhan? Sedangkan mereka lah yang mentashbihkan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan makhluk, dan mentajsimkan Tuhan, meletakkan Tuhan pada jisim. Ataupun wa ajaza alaihil badak, mereka golongan yang mengharuskan akidah badak. Badak maknanya Tuhan baru tahu. Badak ya'rifu, ya, badak ya'lam. Tuhan baru tahu, baru ternyata kepada Tuhan. Kita baru tahu, Tuhan pun baru tahu. Itu akidah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dari segi ilmu, aw adafa ilaihi alwalad, ataupun meletakkan bagi Tuhan anak. Yahudi kata Uzair, Nasara kata Isa. Aw adafa ilaihi sahibah, ataupun menyandarkan kepada Tuhan isteri, ya, pasangan. Wal walad, dan anak. Wa ajazal hulul alaih, berakidah dengan akidah hulul. Tuhan singgah di mana-mana. Awil intiqal, Tuhan berpindah. Awil imtizaj ma'an nasara, minan nasara, ataupun bergabung. Tuhan bergabung dengan Isa, Tuhan bergabung dengan Maria. Itu akidah Nasara. Jadi ini belum makrifat. Aw wasafahu bima la yalik, ataupun mensifatkan Tuhan dengan sesuatu yang tidak layak. Aw adafa ilaihi syarik wal mu'anid fi khalqihi minal majusi wa sanawiyah, ataupun akidah majusi yang menyandarkan kepada Tuhan sekutu, ataupun mu'anid yang boleh menandinginya, sebagaimana akidah majusi dan akidah sanawiyah. Sanawiyah ni akidah Tuhan ni dua, ya. Maknanya api dan air, sejuk dan panas, ya, menggabung-gabungkan. Fa ma'buduhum allazina abaduhu laisa huwallah. Jadi sembahan mereka belum Allah lagi. Wa innama samuhu bih, mungkin namanya Allah juga. Iz laisa mawsufan bi sifatil ilahil wajibah, tapi belum bersifat dengan sifat yang wajib bagi Tuhan. Fa iza arafullaha fatahaqqaqa hadhihi nuqtah. Kalau mereka kenal Tuhan sebagaimana sifat yang diketahui, apa yang wajib, apa yang harus, apa yang mustahil, maka itu barulah dia ada makrifat, dikenali Tuhan. Wa'tamada 'alaiha, dan berpegang dengannya. وقد رأيت معناها لمتقدم الشيخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي من عامة أهل القيروان عند التنازم في هذه المسألة. وهذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. فإنهم أطاعوا لك بذلك, kalau mereka patuh,
فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Maka beritahu mereka bahawa Allah fardukan kepada mereka sembahyang 5 waktu, ya, setiap hari dan malam. I'lam anna ta'atahum bil iman bin nutq bi syahadataini kama taqaddama wa amma ta'atuhum bis salah fatahtamilu amrayn. Okey. Sekarang kepatuhan dalam bab iman telah kita panjangkan sebelum ini. Macam mana pula nak tahu bahawa mereka patuh dalam hal sembahyang? Ahaduhuma iqraruhum biwujuh. Pertamanya mereka mesti berakui kewajipan sembahyang. Wa i'tiqada faradiyatiha, dan beriktikad bahawa sembahyang ini fardu. Waltizamahum biha, dan mereka komitmen dan ada terikatan, ada rasa wajib, ada perasaan dan kepercayaan kewajipan untuk melaksanakan semua ini. Asani ta'atuhum bil fi'li, yang kedua patuh betul, maksudnya betul-betul melaksanakan, wa ada'uha, betul-betul melaksanakannya, tidak cukup dengan ikrar, memperakui sahaja. Wa yuhtamalu anna al-muradu majmu'. Jadi apa maksud yang dimaksudkan di sini? Ada kata dua-dua sekali, ikrar dan melakukan, al-ikrar wal fi'lu. Wa huwa zahir, ini yang zahirnya. Lakin rajaha al-awwala bi amri mu'azin bi ikhbarihim al-fadlita fata'udu al-isharatu ilaiha. Tapi ada yang merajih, apa yang memenangkan yang pertama saja, memperakui saja dulu. Itu yang disebut dalam hadis Mu'az ini secara zahir, ya. Wa rajjaha hasani bi annahum law badaru ila imtisal bil fi'l lakafa. Tapi yang memenangkan yang kedua, iaitulah melakukan, iaitulah kalau dia patuh itu cukup. Walam yashtarik bilafzihim bil ikrar. Kalau mereka dah melaksanakan sembahyang, tak perlulah kita syaratkan mereka berlafaz ataupun menyebut bahawa mereka telah memperakui kewajipan. Wa kadzalika fi zakah, begitu juga dalam hal zakat. Lau badaru bi adaya, kalau mereka cepat-cepat melaksanakannya, mengeluarkannya, min ghairi lafzin bi ikrar, walaupun mulut tak sebut pun memperakui, la kafah, cukup. Fasyartu adamul inkar lil wujud. Maka syaratnya janganlah dia degil, ya, mengingkari kewajipan. La talaffuz wal ikrar, tidak wajib bertalafuz, ya, menyebut dengan lidah bahawa hatinya telah memperakui. Wa inna ma kana dzalika li'anna al-mubadarata ila al-fi'li mutadamminu al-imtithal wal iqrar bil wujub. Kerana cepat-cepat melaksanakan ini mengandungi makna patuh dan memperakui dengan kewajipan. Fa huwa ablagu fi dzalika jami'i. Jadi dia lebih memahamkan maksud, memberitahu apa yang terkandung dalam hatinya. La annahu matlubu faqat zahiran. Jadi tidaklah dituntut zahir saja, melafazkan dengan lidah bahawa dia memperakui. Bal matlubu syar'i wujudul imtisal al-amri bisawabiqihi wa lawahiqihi. Jadi tujuan syarak, tuntutan syarak ialah melaksanakan perintah sebelum dan selepasnya. Lakin hal yustafadu zalika min sighatil amri bil matlub am min amrin kharijin. Jadi perkara ini difahami daripada sirah lafaz ke, perintah yang disebut dalam hadis ini, ataupun daripada perkara lain, fa fihi kalam fi usul fiqh. Itu perbincangan lainlah dalam usul fiqh. Qauluhu fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka patuh dalam hal sembahyang tadi, maka beritahu mereka bahawa Tuhan wajibkan kepada mereka zakat, diambil daripada harta orang kaya, disuruh kepada orang miskin. Ad-dhamiru fi fuqara'ihim wa aghniyaihim 'aidun ila al-muslimin. Okey. Him tu mana? Mereka tu, orang kaya mereka, orang miskin mereka, itu kembali kepada kaum muslimin, am ila kulli nahiyatin min, ataupun orang kampung di situ, ya, orang negeri itu. Jadi mereka itu siapa? Adakah mereka itu kaum muslimin secara umumnya? Maka zakat boleh dipindahkan, itu maksudnya, ya, zakat boleh dipindah ke kampung lain. Ataupun maksudnya orang nahiyah, orang kampung itu sahaja, orang negeri itu sahaja, maka maksudnya zakat tidak harus dipindahkan daripada kampung itu. Fa in nazarna ila umumil hukmi ja'alna ad-dhamira 'aidan ila jami'il muslimin, wa in nazarna ila khususiyatil mab'uthi ilaihim ahlul Yaman radnahu lan nahya. Kalau dilihat secara umum,
maka dia kembali kepada orang Islam secara umumnya, kerana ini isu Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau dilihat secara khusus, Muaz dihantar kepada ahli Yaman, maka kita pulangkan kepada daerah itu sahaja. Fayahtassul hukmu bihim, maka hukum berkait dengan mereka sahaja. Maknanya diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, dipulangkan kepada orang miskin di kalangan mereka di kampung itu, di negeri itu. Lakin a'yanul ashkhas fi qawaid asy-syar'i bil kulliyah ghair mu'tabar. ولولا المناسبة الموجودة في باب الزكاة لقطعنا بعدم اعتبار خصوصيتنا كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعا في الحكم. Dalam bab sembahyang kita tak kaitkan dengan negeri mana-mana. وتظهر فائدة هذا الكلام في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال وفيه اختلاف. Okey. Faedah kita bincang perkara ini iaitulah benda yang dibincangkan secara khusus dalam isu pengagihan zakat. Adakah harus dipindahkan zakat satu negeri diberi kepada kaum muslimin di negeri yang lain ataupun tidak, itu ada perbincangan ya. Tapi tuan kita tak lanjutkanlah. Qauluhu fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ya, kalau mereka dah patuh, mereka dah keluar zakat, maka janganlah kamu tamak untuk mengambil harta-harta yang mereka sayang. Al-qara'im jam'u karimah wa hiya jami'atul kamali fi haqqiha. Yang tersempurna, yang terhimpun kesempurnaan pada harta itu. Kalau binatang ternak, min ghazarati laban. Contohnya binatang ternak yang susunya banyak. Wa jamali suratin, cantik pula warna dia. Ataupun gemuk pula. Aw kasratil lahmi, banyak daging. Awis suf, tebal. Bulunya. Wa riwayah wa iyyaka wa kara'ib bil waw. Qala Ibn Qutaybah la yajuz iyyaka kara'im. Tak boleh iyyaka kara'im. Iyyaka wa kara'im. Itu yang riwayatnya. Qala al-fuqaha al-kara'im kal-akulah wal-rib. Wahia allati turabbi waladaha al-mahid. Wahia al-hamil. Wa fahlul ghanam. Wa khasaratil mal. وحرزات المال وهي التي تحرز بالعين وترمق لشرف دهلها. Tak apalah. Ini harta-harta yang disayang oleh tuan dia lah. Ya. Wal hikmatu fi mana'i sa'i min akhdhi dhalik. Jadi orang yang kerja mengutik zakat, jangan kutik yang mahal-mahal ya, yang tuan dia sayang. Anna zakah wajabat muasatan lil fuqara. Jadi zakat pada asalnya wajib kerana belas kasihan kepada orang fakir, min mal aghniya, daripada harta orang kaya. Fa yurasibu zalika al-ijhaf bi arba'. Jangan pula mengganggu orang kaya dengan mengutip ataupun mengambil harta-harta kesayangan mereka. Fasamahahum syar'u bima yadhinnuna bihi. Maka syarak memaafkan apa yang mereka sayang. Wa nahsa'i an akhdhihi, melarang orang yang kutip zakat daripada mengambil yang mahal-mahal ataupun yang disayangi oleh tuannya. Qauluhu wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang dizalimi, kerana tiada di antara doa yang dizalimi itu dengan Allah sebarang hijab ataupun sebarang pendinding. Hadza tanbihun ala imtina' min jami'i anwa'iz zulm. Ini ingatan supaya menahan diri daripada melakukan semua jenis kezaliman. Wa dzakara dzalika aqiba akhdhi kara'imil amwal haitsu inna akhdaha zulmun. Jadi perintah ini datang selepas daripada larangan daripada mengambil harta yang disayangi oleh tuan. Kerana mengambilnya satu bentuk kezaliman. Wa 'allala tiqa'i da'watil mazlum bi adamil hijab bainaha wa bainallahi. Dan disebut kenapa tak boleh menzalimi orang, kerana di antara si yang dizalimi, mereka yang dizalimi dengan Tuhan, doanya tidak ada hijab, tidak ada dinding. Ta'kidan li tahrimi zulmi, itu mempertegaskan lagi haramnya zalim.
Wa tambihan ala sur'ati uqubi fa'ilihi. Pelaku zalim cepat menerima hukuman Tuhan. Lakinna da'watal mazlum masmu'atun la turad. Memang doa orang zalimi didengari, tidak ditolak. Wa hadza makna adamu hijabillahi bainaha, adami hijabin bainaha wa bainallah. Ini maksud tidak ada dinding. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala ahkam. Okey, di sana beberapa hukum yang boleh diambil daripada hadis ini. Minha anal kufar ghairu muqatabina bi furu'i syar'i. Orang kafir tidak dihadap cakap dengan cabang-cabang syariat. Jadi sembahyang, puasa kepada orang kafir tidak wajib. Mereka tidak diperintahkan untuk sembahyang. Mereka kena masuk Islam dulu, barulah datang sembahyang, zakat dan sebagainya. Haitsu du'u awalan ilal iman. Kerana itu mereka didakwahkan mulanya kepada iman dahulu. Wa du'u ilal furu' ba'da ijabatihim ilal iman. Mereka diseru, diajak kepada cabang-cabang ataupun fiqh-fiqh ini, hukum ini selepas mereka menerima iman. Wa du'ifa hadza bi anna at-tartib fi ad-du'a la yalzamu minhu wa la budda at-tartibu fil wujub. Cuma pendapat ini jika dikatakan dhaif, maka dari sudut susunan ini, adakah susunan ini mesti bidalil anna as-salah wa zakah la tartiba bainahuma wujud. Kalau sebab apa ditertibkan syahadah saja, sembahyang dan zakat tak ada tertib pun. Waqad qaddamtu fi dzikri wa akhartu wa qad quddimat fi dzikri wa ukhiratu zakah wa tasawiha fil khitab. Walaupun disebut sembahyang dulu kemudian barulah zakat, tapi dari segi kewajipan dua-dua wajib lil wujubi fid dunya. Wala tata'allaqul mutalabatu bihi fid dunya illa ba'da al-islam. وليس المراد ألا يزاد عذابها بسببها في الآخرة كيف وهو صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم. Jadi Nabi SAW dalam bab dakwah dimulakan yang penting, yang lebih penting, kemudian yang penting. وقد اختلف العلماء في الكفار في أن الكفار مخاطبون في الشرع ولكن نهي عن عفو. Okey. Dalam perbincangan tentang adakah orang kafir diwajibkan dengan furu' syariah, dengan hukum hakam syariah, sedangkan mereka belum Islam, maka ada tiga pendapat. As-sahih muqta' annahum mukhatabuna biha jam. Mereka pun sebenarnya dihadapkan cakap. Maksud dia bertanggungjawabkan dengan tidak sembahyang mereka, tidak puasa mereka, tidak mengeluarkan zakat mereka. Cuma kalau mereka lakukan tidak sahlah sebab mereka belum Islam. Annahum ghairu mukhatabina biha jami'a. Mereka yang pendapat yang kedua kata tidak diwajibkan. Yang ketiga, annahum mukhatabuna bil manhi dunal ma'mur. Mereka hanya dipertanggungjawabkan dalam soal yang dilarang. Dilarang menarok, dilarang zina, dilarang merampok. Wa minha qabul khabar. Okey, habis dah. Perbincangan adakah orang kafir diwajibkan dengan furu' syariat. Yang ketiga, hukum yang boleh diambil daripada hadis ini annahum qabul khabaril ahad, khabarul wahid. Hadis walaupun seorang dah cukup. Buktinya Mu'az seorang je. Dia datang daripada pihak Nabi SAW, tapi diwajibkan kepada penduduk Yaman semuanya untuk menerima Mu'az sebagai wakil yang telah ditugaskan untuk menyampaikan bagi pihak Nabi SAW. Sedangkan Mu'az ialah wahid, seorang, bukan mutawatir. Yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat lah ya. Yang ketiga, minha antaranya. Bukan. Minha antaranya lagi. Annal witra laysa biwajib. Mazhab Hanafi yang mewajibkan witir, hadis ini menafikan. Kerana yang wajib hanyalah 5. Khamsu salawat. Wa kadzalika raka'at al-fajri. 2 rakaat fajar. Walaupun dipertegaskan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi tak wajib. Kerana hadis ini jelas menyebut 5 waktu saja. Wa qad qala bi wujubi witri Abu Hanifah wa bi wujubi raka'atil fajri Al-Hasan Al-Basri. Abu Hanifah kata wajib. Hasan Basri kata wajib 2 rakaat fajar. Abu Hanifah kata wajib witir. Jadi dua hadis kita ini menolak pendapat Abu Hanifah dan menolak pendapat Al-Hasan Al-Basri. Wa minha anna sunnata anna al-kufar yud'auna ila at-tauhid qabla al-qital. Walam yuzkar fi hadzal hadis kull dama'il Islam. Sunnah Nabi SAW, orang kafir diajak pada tauhid sebelum perang. Dalam hadis ini tidaklah disebut semua rukun Islam.
tapi disebutkan sebahagiannya. Ibnu Salah kata huwa taqsiru minar rawi. Rawi telah menyebutnya secara ringkas. Itu menurut Ibnu Salah lah. Wa minha annal kafir la yuhkam bi islamihi illa bin nutqi bi syahadataini wa huwa mazhabu ahli sunnah. Jadi orang kafir tidak dihukum dia sebagai seorang Islam sehinggalah dia menyebut dua kalimah syahadah. Lidahnya kena sebut. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan Murji'ah. Wa minha anna as-salawatil khamsa tajibu fi kulli yawmin wa lailah. Jadi sembahyang waktu ini berulang setiap hari dan setiap malam. Wa minha wujubuz zakah, kewajipan zakat daripada hadis ini dah diambil. Wa minha annal imama yab'atsu su'atan udulan umana. Jadi imam pemerintah besar dia kena hantar pegawai yang adil, yang tidak fasik, yang amanah, yang tidak khianat, siqat, jadi percayai, ulama lagi ya. Berilmu, ya'khuduna zakah niyabatan al-fuqara, mengambil zakat bagi pihak orang fakir miskin. Jadi mereka sepatutnya bersifat seperti sifat Muaz. Wa minha tawsiyatul imam nuwabahu bima yahtajuna ilaihi fi amalihim min al-amali bil ahkam. Jadi sunnah untuk memberi pesan. Pemerintah kena beri pesan wasiat kepada wakil-wakil dia, pegawai dia, apa yang mereka perlukan dalam kerja mereka. Berkait dengan hukum hakam, amriha wa nahya, yang diperintah, yang dilarang. Khususan ma yata'allaqu bi amri rakyat. Khususnya perkara yang sangat berkait dengan rakyat kawasan itu. Wa minha annahu yahrumu 'ala as-sa'i akhdhu kara'imil amwali fi zakah. Antaranya haram kepada pekerja zakat untuk mengambil harta yang disayangi. Bal ya'khudhul wasta. Dia ambil yang pertengahan saja, jangan yang huduh pula ya. Yang pertengahan di antara yang paling disayangi dan paling tidak disukai, itu ambil yang tengah-tengah. Wa yahrumu 'ala rabbil mal ikhraju syarril mal. Tuan harta pula haram. Kalau dikeluarkan harta yang paling buruk. Wa minha tahrimu daf'i zakah ila kafir. Haram serah zakat pada orang kafir. Wa fuqara'ihim, fuqara'il muslimin. Annaha la tudfa' ila ghaniyyin min nasibil fuqara. Orang kaya memang tak boleh ambil daripada bahagian orang kafir. Wa muqtada mazhab Syafi'i anna al-ghaniyya wal faqira fi dhalika mu'tabarun bi rutbati syakhsi wa qad ikhtalafa al-ulama fil ghani alladhi yahrum alayhi akhdhu zakah fa qila huwa man malaka nisaban wa huwa mazhab Abi Hanifah wa ba'du ma ashab min haythu annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala fil hadits ghaniyan wa qabalahu bil faqir wa qad afra anna al-ghani man malaka awqiyah. Tak apalah, ini perbincangan tentang siapakah orang kaya ya. Wa minha ihtimamul imam bi amri al-fuqara fi zakah. Jadi imam kena ambil berat tentang hak orang, urusan orang fakir dalam bab zakat ini. Wa minha anna sahibal mali idza imtana'a min daf'iha ukhizat minhu bighairi ikhtiyarihi ya. Diambil daripada hadis inilah bahawa orang kaya yang punya harta tapi tak nak surah zakat, maka zakat diambil daripadanya secara paksa tanpa pilihannya. Haitsu qalu tu'khadhu min amwal, diambil daripada harta mereka. Wa hadzal hukmu la khilafa fihi. Ini hukum tidak khilaf lagi. Lakin hal tabra'u zimmatuhu wa tuzifil batin. Okey. Kalau dirampas, adakah dia ataupun yang orang kaya ini telah terlepas zimmahnya ataupun masih lagi terikat dengan kewajipan yang perlu ditunaikan? Fihi khilafun di Syafi'iyah. Wa qad istadalla bihi al-Khattabi wa ghayruhu min ashabi Syafi'i ala anna az-zakata la yajuzu nakluha an baladil mal. Okey. Berdasarkan hadis ini, Imam Khattabi dan lainnya di kalangan mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i bahawa zakat tak harus pindah daripada negeri harta. Tempat di mana kita kutip zakat, di situlah dipulangkan zakat kepada orang miskin-miskin di situ. Tidak harus dipindahkan. Wa fihi nazar kama taqaddama. Tapi masih lagi diperbincangkan. Kerana apa maksud aghniyaihim, apa maksud fuqaraihim? Kalau ditafsirkan dengan muslimin, itu yang lebih kuat sebenarnya. Maka boleh pindah. Kalau ditafsirkan dengan makna ahli hadhihi nahiyah, penduduk di situ, maka tak boleh pindah.
wa iradatul fuqara'in nahiyah al-mawjudin al-har. Okey, tadi wa fi nazar wa fi mas'alah wajhan. Jadi pendapat ini ada dua wajah menurut mazhab Syafi'i, ya. Walaupun menurut jumhur tidak harus pindah, ya. Kerana mereka nampak bahawa yang dimaksudkan dengan fuqara'ihim ialah fuqara' an-nahiyah al-mawjudi. Wa minha wujubu bayani tahrimil zulmi 'ala al-imani wa ghairihi min al-ulama, ya. Jadi pemerintah dan lain daripada pemerintah, terutamanya ulama, kena terangkan tentang haramnya perlakuan zalim, wal amri bijtinabihi, ya, menjauhi kezaliman. Wa bitaqwallah, bertakwa kepada Allah daripada mendekati kezaliman. Wal mubalaghati fi zalik, bersungguh dalam menyampaikan keharaman zalim. Wa ta'rifi kubhi aqibati, menyatakan, menerangkan kepada orang lain tentang buruknya akibat zalim. Wallahu a'lam. Wa minha tahrimu jami'an wa isub, semua jenis zalim adalah haram, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi kita selesaikan dulu bacaan hari yang pertama lah, ya. InsyaAllah hari kedua kita cari masa yang lain untuk kita sambung seterusnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.